Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang tajuk hijrah membawa rahmat untuk sirah tahun 5. Okey, kita akan ketahui apakah konsep hijrah. Okey, hijrah bererti perpindahan daripada satu tempat ke tempat lain atau daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Okey, bila kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ia dipanggil hijrah. Ataupun bila tempat yang tidak baik ke arah tempat yang lebih baik, ia juga dipanggil hijrah. Okey, hijrah juga bermaksud di sini perpindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam. Okey, kita fokus kepada hijrah Nabi, iaitu dari Makkah ke Madinah. Okey, antara sahabat yang terawal berhijrah termasuklah Abu Salamah bin Abdul Asad dan Mus'ab bin Umair, iaitu pada 1 Muharram bersamaan tahun 622 Masihi. Okey, sebab yang mendorong berlakunya hijrah. Okey, di Makkah agama Islam telah berkembang dan telah tersebar luas. Jadi, bila ramai yang memeluk Islam, maka menyebabkan orang musyrikin Makkah menggunakan kekerasan untuk menyekat dakwah Islam. Bila musyrikin Makkah melihat ramai orang yang ingin memeluk Islam dan tertarik dengan Islam, maka musyrikin Mekah yang terasa iri hati dan rasa terganggu, diorang pun menggunakan kekerasan untuk menyekat dakwah Islam. Ini salah satu sebab berlakunya hijrah. Okey, yang kedua, umat Islam telah menerima ancaman bunuh, siksaan dan fitnah. Macam-macam perkara yang musyrikin Mekah buat untuk menyekat penyebaran agama Islam. Siap nak ancam bunuh lagi, lepas tu menyeksa dan fitnah. Okey, seterusnya pelawaan penduduk Madinah. Penduduk Madinah pun ada mempelawa Nabi dan umat Islam untuk berhijrah ke Madinah. Yang keempat, kematian Abu Talib dan Khadijah, iaitu bapa saudara Nabi dan isteri Nabi telah meninggal. Jadi Nabi berada di Mekah, terasa sunyilah. Abu Talib ni banyak melindungi Nabi dan Khadijah banyak bersama dengan Nabi Muhammad. Dan yang paling penting dan faktor utama adalah wahyu daripada Allah. Bila berlaku semua perkara di atas, maka Allah telah membenarkan Nabi dan orang Islam hijrah ke Madinah. Bila orang Islam diseksa, difitnah, diancam bunuh, lepas tu berlaku kekerasan, maka Allah menyampaikan wahyu melalui malaikat Jibril supaya Nabi berhijrah ke Madinah. Ini adalah antara sebab-sebab yang mendorong berlakunya hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Okey, hijrah merupakan satu proses jangka masa yang panjang dan dilakukan secara terancang. Nabi nak hijrah ni mesti ada perancangan. Bukan terus pergi, tapi mesti ada perancangan. Nabi mendapat teman yang setia, jujur dan ikhlas seperti Ali dan Abu Bakar. Ali dan Abu Bakar banyak membantu Nabi dalam rancangan untuk hijrah ke Madinah. Terdapat juga individu lain yang membantu Nabi dalam hijrah ke Madinah, yang banyak membantu Nabi dalam perancangan Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Bermula dengan Ali yang membantu Nabi, Abu Bakar. Ada individu lain seperti Abdullah bin Uraiqat, iaitu tugasnya diupah menjadi penunjuk jalan. Jalan yang dipilih untuk ke Madinah ialah jalan yang jauh dan mencabar, yang jarang dilalui oleh orang ramai. Abdullah bin Uraiqat ni dia tahu jalan yang jarang orang lalu supaya Nabi tidak bertembung dengan kaum musyrikin Mekah. Jadi dia tahu jalan yang sesuai untuk pergi ke Madinah yang tak ada ramai orang lalu.
Okey, tujuan dia, kenapa Nabi ikut jalan yang susah, yang mencabar, yang ada bukit bukau yang susah? Sebab untuk mengaburi pihak musuh dan mengelak untuk dijejaki oleh musyrikin Mekah. Kalau Nabi ikut jalan biasa, mungkin Nabi akan dijejaki oleh musuh. Jadi dia ikut jalan yang jarang dilalui oleh orang ramai. Okay, ni individu yang pertama iaitu Abdullah bin Uraiqat. Dia adalah lelaki yang diupah untuk menunjukkan jalan. Yang kedua Abdullah bin Abi Bakar, iaitu anak Abi Bakar, ditugaskan apa? Sebagai menyampaikan, memberikan maklumat berkaitan dengan pergerakan musuh kepada Nabi Muhammad. Dia jadi mata-mata lah. Dia akan ada di Mekah, dia akan tengok apa yang terjadi hari ini. Dia akan sampaikan kepada Nabi Muhammad di Gua Sur. Nabi Muhammad berada di Gua Sur, dia akan lihat perkembangan terkini. Abdullah bin Abi Bakar akan pergi berjumpa dengan Nabi. Tujuan apa? Untuk mengetahui pergerakan musuh dari masa ke semasa. Kalau kita sekarang kita tengok macam mata-mata lah, detektif ke apa, untuk penyiasat peribadi, untuk lihat apa keadaan yang berlaku, adakah selamat untuk Nabi keluar daripada Gua Sur untuk pergi ke Madinah. Okey, seterusnya Asma binti Abi Bakar, iaitu anak Abi Bakar juga. Tugas dia adalah untuk menghantar makanan. Tujuan untuk memastikan bekalan makanan mencukupi untuk Nabi dan bapanya. Okey, yang keempat Amir bin Fuhairah. Ia ditugaskan untuk menutup jejak Abdullah dan Asma. Abdullah dan Asma dia akan pergi ke Gua Sur ulang-alik setiap hari bertemu dengan Nabi. Jadi tugas Amir bin Fuhairah adalah dia nak tutup jejak Abdullah bin Asma, iaitu dengan menggunakan kambing. Jadi tapak kaki tu akan ditutup oleh tapak kaki kambing lah, supaya menutup jejak Asma dan Abdullah. Jadi kambing tu lalu je, jadi kesan daripada tapak kaki Asma dan Abdullah tu akan hilang. Dan kambing tu juga dia akan membekalkan susu kepada Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Dia buat macam tu, tujuannya adalah untuk mengelak dijejaki musuh serta memastikan bekalan minuman mencukupi. Jadi bila kambing tu ada susu, dia boleh bekalkan susu untuk Nabi serta boleh tutup jalan yang dilalui oleh Asma dan Abdullah. Okey, iaitu pada permulaan hijrah Nabi adalah pada 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Nabi keluar daripada rumah iaitu dengan Abu Bakar bertolak ke Gua Sur yang terletak di selatan Mekah. Inilah permulaan berlakunya hijrah, iaitu Nabi mendapat wahyu daripada malaikat Jibril yang disampaikan oleh malaikat Jibril oleh Allah supaya Nabi berhijrah kerana kaum musyrikin Mekah ingin membunuh Nabi. Jadi Ali bin Abi Talib ni dia bantu Nabi, iaitu dengan tidur di katil Nabi untuk mengelirukan musuh, supaya musuh akan menyangka bahawa Nabi sedang tidur, tapi sebenarnya Ali bin Abi Talib. Bayangkan Ali bin Abi Talib ni sanggup berkorban nyawa, sanggup dibunuh untuk melindungi Nabi Muhammad. Kalau anda sanggup tak murid-murid menggantikan tempat, maksudnya walaupun nyawa terancam. Okey, Ali bin Abi Talib ni dia tidur di katil Nabi untuk melindungi musuh supaya kaum musyrikin Mekah ingat Nabi sedang tidur. Okey, kaum musyrikin Mekah ni Nabi dah selamat keluar daripada rumah, dah pergi ke Gua Sur, tapi mereka tetap mencari Nabi di dalam dan di luar kota Mekah, kerana mereka ni dijanjikan 100 ekor unta kalau siapa yang berjaya mencari Nabi dan membunuh Nabi. Jadi semangat kaum musyrikin ni untuk mencari Nabi kerana mereka dijanjikan 100 ekor unta. Berharga 100 ekor unta ni. Kalau duit sekarang ni tak berapa ratus ribu. Okey, selepas 3 hari bersembunyi di Gua Sur, Nabi kan keluar daripada rumah bersembunyi di Gua Sur. Selepas 3 hari, Nabi pun meneruskan perjalanan. Nabi dan Abu Bakar meneruskan perjalanan ke Madinah.
Lepas tu Nabi tiba di Quba. Apabila sampai di Quba, Nabi Muhammad SAW membina masjid yang pertama dalam sejarah Islam, iaitu Masjid Quba. Pada 12 Rabiul Awal tahun keempat kenabian, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar telah tiba di Madinah dan disambut dengan penuh kegembiraan oleh sahabat dan penduduk Madinah. Jadi Nabi berjaya sampai ke Madinah pada 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian. Di sana di Madinah ni Nabi telah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Kaum Muhajirin ni yang kaum yang berhijrah dari Mekah yang pergi ke Madinah. Kaum Ansar ni adalah penduduk di Madinah yang membantu kaum Nabi yang datang dari Mekah. Muhajirin iaitu yang berhijrah, Ansar yang membantu. Nabi juga telah membina masjid iaitu Masjid An-Nabawi dan Madinah aman dan makmur dengan pemerintahan dan pentadbiran Nabi yang adil. Jadi penduduk Madinah dalam keadaan yang tenang, selamat, aman dan makmur. Nabi telah berpindah dari tempat yang penuh dengan kesusahan, fitnah, ancaman bunuh, tapi Nabi telah berhijrah ke Madinah, tempat yang lebih selamat. Apa kepentingan peristiwa hijrah Nabi ni? Kita tengok kepentingan yang pertama. Umat Islam hidup bersatu padu dan bebas mengamalkan ajaran Islam. Bila Nabi hijrah ke Madinah, jadi kat sana dah bebas. Penduduk pun dah hidup dalam keadaan bersatu padu. Islam tidak lagi diancam. Yang kedua, rakyat Madinah berbilang bangsa dan agama hidup aman dan damai. Dakwah dapat disebarkan secara meluas. Jadi kat Mekah orang tak boleh nak terima. Nabi menyampaikan hijrahnya di Madinah, menyampaikan dakwahnya di Madinah. Negara Madinah menjadi maju dan digeruni oleh musuh. Seterusnya, membuktikan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW mengatur strategi berdakwah. Ini kepentingan hijrah Nabi. Jadi berhijrahlah untuk ke arah kebaikan. Kita juga sebagai manusia biasa, kalau kita sekarang berada dalam keadaan tidak baik, tempat yang tidak baik, kita perlulah berhijrah ke tempat yang lebih baik. Murid-murid tahun 5 harap boleh faham tentang hijrah Nabi ke Madinah dan jadikanlah pengajaran. Assalamualaikum.